Fadilah sifatkan pintu rundingan berhubung MOU peruntukan pembangkang sudah ditutup. Perdana Menteri adakan pertemuan dua hala dengan Li Qiang bincang isu berkepentingan. MP Tampin bidas Lim Guan Eng berhubung dakwaan UMNO kurang membantu dalam pentadbiran kerajaan perpaduan. Ketua Pemuda DAP tidak setuju pandangan Tony Phua berkait isu Fashion Valley. Mufti Perlis fail saman fitnah 10 juta terhadap seorang pengguna Facebook. Dan Kementerian Pertahanan jamin siasatan telus kes buli dan dara di UPNM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof menyifatkan pintu rundingan berhubung Memorandum Persefahaman MOU berkaitan peruntukan bagi ahli Parlimen Pembangkang sudah ditutup. Katanya, jika seseorang itu telah menolak pinangan, mustahil untuk merujuk semula. Pembangkang sebelum ini sebulat suara menolak MOU atas 4 sebab utama, iaitu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan di mana beberapa syarat dikenakan dalam dokumen dikhawatiri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Malah pembangkang menyifatkan MOU itu turut bertentangan dengan nilai budaya, moral dan agama kerana draft MOU itu mengandungi syarat-syarat yang dilihat bertentangan dengan nilai tradisi, budaya, moral agama serta tempatan. Sehari kemudian, Fadilah tampil mendedahkan 2 draft sebenar dokumen yang masih menjadi kontroversi itu. Berdasarkan dokumen yang didedahkan itu, 6 intipati tersebut antaranya tempoh kuat kuasa dari tarikh MOU dan terpakai sehingga pembubaran Parlimen ke-15 atau pada 19 Disember 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, di The Grand Halls pada Selasa membicarakan hal-hal berkepentingan bersama Malaysia dan China sejak pertemuan terakhir mereka di Putrajaya pada 19 Jun lepas. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Anwar menyatakan Malaysia amat berterima kasih kepada China yang berada di barisan hadapan dalam menyokong penyertaan Malaysia dalam BRICS, blok ekonomi baharu yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Beliau turut mengimbas kembali lawatan Li ke Malaysia sebagai satu peristiwa yang bermakna untuk dirinya secara peribadi maupun bagi kerajaan Malaysia yang mempercepatkan perbincangan mengenai pelaburan utama dan isu-isu dua hala yang kritikal. Lawatan kerja Datuk Seri Anwar ke China dari 4 hingga 7 November termasuk lawatan ke Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Sumber Manusia Stephen Sim Chee Kiong. China telah mengekalkan kedudukannya sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut sejak 2009, menggambarkan keteguhan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan China. Pengerusi DAP Lim Guan Eng dibidas berhubung kritikannya bahawa menteri-menteri UMNO kurang membantu dalam pentadbiran kerajaan perpaduan. Menurut ahli Parlimen Tampin Muhammad Isa, dakwaan itu disifatkan tidak tepat dan adalah jauh panggang dari api. Kenyataan itu susulan dakwaan Lim bahawa menteri-menteri UMNO yang tidak begitu membantu dalam membantu mangsa banjir di kawasannya. Mengulas lanjut, Muhammad Isam dengan tegas mempertahankan prestasi menteri-menteri partinya dalam kerajaan perpaduan. Sementara itu, Muhammad Isam berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerima baik permohonan maaf bekas Presiden UMNO Najib Razak. Katanya, perkara tersebut tidak perlu dijadikan isu kerana tidak akan mempengaruhi mahkamah kerana mahkamah bertindak dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Tambahnya, maaf-maafan itu adalah budaya dan cara orang Melayu Islam.
diterima atau tidak terpulang, tetapi itu adalah perbuatan yang mulia. Ketua Pemuda DAP Kelvin Yee menyatakan tidak bersetuju dengan pandangan veteran parti itu Tony Phua berhubung Fashion Valley dengan berkata wujud tanda-tanda amaran dalam pelaburan kerajaan dalam syarikat itu. Menerusi laporan Malaysia Kini, Yee berkata antara isu yang ada termasuk nilai awal Fashion Valley yang terlalu tinggi serta kurangnya pemantauan dan kebertanggungjawabban selepas pelaburan dibuat. Semalam, Phua berkata, pelaburan yang gagal seperti Fashion Valley adalah sebahagian daripada risiko diketahui dalam pelaburan modal usaha memandangkan akan selalu ada lebih banyak kegagalan berbanding kejayaan. Phua berkata demikian ketika mengulas kecaman terhadap Fashion Valley susulan kerugian 44 juta yang ditanggung Khazanah Nasional dan PNB susulan pelaburannya dalam jenama fashion tempatan itu. Pada 2018, dua syarikat pelaburan berkaitan kerajaan itu melaburkan 47 juta untuk menjadi pemegang saham minoriti dalam Fashion Valley dan menjual pegangannya kepada NXBT Partners Sdn Bhd pada harga 3.1 juta pada tahun lalu. Pada masa sama, Yee berkata, Phua membangkitkan beberapa sudut pandang yang baik. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin memfailkan saman fitnah sebanyak 10 juta terhadap seorang pengguna Facebook. Saman itu berhubung 4 hantaran Facebook yang dibuat Muhammad Nawawi Abdul Razak pada 20 September lalu yang mendakwa Muhammad Asri mempunyai kaitan dengan syarikat kontroversi GISB. Saman berkenaan difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Oktober lalu. Menurut kenyataan tuntutan, Muhammad Asri menafikan dakwaan itu dengan mengatakan beliau seorang Muslim yang beriman kepada Al-Quran dan tidak pernah mendekati perkara-perkara khurafat atau mengikuti ajaran sesat. Muhammad Asri menegaskan Perlis pada 20 September lalu telah mengeluarkan fatwa yang mengisytiharkan GISB mengandungi unsur sesat yang antara lain menyamakan kedudukan pemimpin mereka setaraf Nabi Muhammad SAW. Selain 10 juta sebagai ganti rugi teruk dan teladan, plaintiff juga meminta defendant membuat permohonan maaf untuk disiarkan dalam beberapa akhbar, Facebook dan beberapa platform media sosial lain seperti Twitter dan TikTok. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan bersikap telus dalam siasatan kes buli dan penderaan melibatkan seorang pegawai kadet di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM baru-baru ini. Beliau berkata pihaknya juga tidak akan berkompromi dengan sebarang isu melibatkan disiplin. Katanya perkara itu sedang disiasat oleh pihak polis dan juga Akademi Latihan Ketenteraan ALK. Muhammad Khalid yang ditanya sama ada suspek akan digantung belajar berkata sebarang keputusan akan dibuat selepas memperoleh hasil siasatan. Pihaknya akan menunggu dan lihat hasil siasatan kerana individu yang terlibat adalah pegawai kadet. Jadi sebarang hukuman akan ditentukan kemudian. Setakat Ahad lepas, polis telah merakam keterangan 16 individu dalam siasatan kes buli dan deder pegawai kadet ALK UPNM berkenaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, pihaknya juga telah merampas serika yang disyaki digunakan untuk menekap mangsa pada Sabtu lepas, namun belum menerima laporan perubatan lengkap berhubung kecederaan yang dialami mangsa. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.